Selamat kembali ke saluran kesehatan warga emas. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan Anda satu rahasia besar yang boleh membantu Anda hidup sehingga 20 tahun lebih lama. Rahasia ini tidak terletak di dalam hutan rimba atau gunung yang tinggi, dan juga bukan dalam obat-obatan tonik mahal yang bernilai beribu-ribu ringgit. Ia tersembunyi tepat pada saat Anda membuka mata dan bangun pada setiap pagi. Ramai orang akan berkata, "Alahai, Dr. Mohad Rizal bercakap tentang waktu pagi lagi." Apa yang istimewa sangat tentang waktu pagi? Cuma buka mata, regangkan badan, minum segelas air, kemudian pergi ke tandas, itu sahaja kan? Tidak sama sekali. Itu adalah satu kesilapan yang amat berbahaya. Anda sebenarnya telah salah faham sepenuhnya. Saya berani menegaskan dengan yakin bahwa bahaya sebenar sedang bersembunyi di sebalik tabiat-tabiat kecil tersebut. Tindakan biasa yang Anda ulangi tanpa sadar setiap pagi, sebenarnya secara senyap-senyap bertindak seperti pencuri, mengambil sedikit demi sedikit tenaga hayat dalam badan Anda setiap hari. Apakah hasilnya? Anda semakin menjauhi umur panjang dan semakin menghampiri katil orang sakit. Saya berkata dengan begitu serius karena ada sebab yang jelas. Sepanjang hayat saya bergelar doktor, saya telah memeriksa ramai pesakit secara langsung. Ada orang yang baru berusia 30-an atau 40-an, usia yang sepatutnya paling bertenaga dan berseri. Tetapi apabila nadi mereka diperiksa, denyutan nadi mereka lemah dan lesu seperti orang tua berusia IP tahun. Apabila saya bertanya tentang puncanya, maka 9 daripada 10 orang jatuh sakit disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Di antaranya, tabiat yang berulang pada waktu pagi adalah teras kepada masalah ini. Dalam perubatan tradisional, untuk menilai sama ada seseorang itu akan panjang umur atau tidak, kami tidak melihat kepada otot yang besar atau keupayaan berlari maraton. Apa yang kami lihat ialah aliran tenaga yang tinggal di dalam badan. Aliran tenaga itu kami panggil tenaga yang, sila pahatkan ini dalam ingatan Anda, tenaga, yang adalah nyawa Anda. Jadi, bagaimana untuk memahami tenaga yang dengan betul, saya akan berikan satu contoh yang paling mudah difahami. Bayangkan matahari yang tinggi di langit. Matahari adalah tenaga yang bagi seluruh dunia ini. Semua makhluk hidup dan berkembang biak adalah karena matahari. Jika suatu hari matahari padam, apa yang akan berlaku kepada bumi? Ia akan bertukar menjadi bongkah ais yang sejuk dan mati dalam sekelip mata. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan manusia semuanya tidak akan dapat bertahan. Badan kita juga sama seperti itu. Badan manusia adalah sebuah alam semesta kecil dan di dalamnya juga terdapat matahari. Matahari itu adalah api yang terletak jauh di dalam buah pinggang, yang dalam perubatan tradisional dipanggil api pintu kehidupan Mingmen Zihuo. Kita bernafas, bercakap, berjalan, menghadam makanan, berpikir, semuanya kerana api ini tidak padam dan masih menyala. Apabila api ini menyala dengan kuat, tangan dan kaki akan terasa hangat, pikiran cerdas, dan wajah berseri-seri kemerahan. Malah virus atau bakteria pun sukar untuk menceroboh. Tetapi apabila api ini menjadi lemah, isyarat akan muncul serta-merta. Tangan dan kaki menjadi sejuk beku, angin bertiup perlahan pun rasa nak demam, makan benda sejuk terus sakit perut, dan sepanjang hari lesu seperti orang yang belum bangun tidur. Jadi bagaimana jika api ini padam sepenahnya? Jika api padam, maka orang itu juga padam. Destinasi seterusnya hanyalah tempat yang sejuk seperti bilik mayat. Oleh itu, dalam perubatan tradisional, merawat penyakit sebenarnya adalah menjaga dan melihara api ini. Melindungi agar api di dalam badan tidak padam adalah intipati rawatan. Namun, melihat orang modern sekarang sungguh pelik, sangat pelik. Seolah-olah mereka takut api ini terlalu panas, jadi setiap hari mereka menggunakan air untuk memadamkannya, menggunakan kesejukan untuk menekannya, menggunakan tabiat hidup yang salah untuk memakan api itu sendiri. Terutamanya pada waktu yang paling penting dalam sehari, waktu pagi. Kenapa waktu pagi begitu penting? Buku perubatan kuno mencatatkan tenaga. Yang umpama matahari di langit, jika tidak terbit pada waktunya, maka segala makhluk tidak dapat membiak. Apa maksud ayat ini? Tenaga, yang manusia juga mempunyai irama yang sama seperti matahari.
Bila matahari terbit, yaitu pada waktu pagi. Dari jam 3 hingga 5 pagi, kemudian 5 hingga 7 pagi. Ini adalah waktu matahari terbit. Dalam tempo masa ini, tenaga yang dalam badan selepas berehat semalaman mula bergerak perlahan-lahan seperti kanak-kanak yang baru bangun tidur. Ia bangun dari organ dalaman, merebak ke tangan dan kaki ke permukaan kulit untuk bersedia menyokong aktiviti sepanjang hari. Tenaga yang pada masa ini dipanggil Shaoyang yang muda. Ia adalah tenaga yang kecil, api yang masih muda. Api baru menyala, sangat lemah dan rapuh. Pernahkah Anda menyalakan api di luar rumah? Apabila percikan api baru menyala, apakah perkara yang paling menakutkan? Yaitu sebol di air sejuk atau angin kencang. Pada ketika itu, jika disimbah air sejuk, api akan padam serta-merta. Namun ramai orang hari ini, setiap pagi, tepat pada masa percikan api itu paling perlu dilindungi. Mereka sendiri yang memadamkannya dengan tangan mereka. Apabila tenaga yang paling perlu dibelai dan dipupuk, ia sebaliknya dipukul dengan serangan maut. Mereka sendiri berpikir mereka sedang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sedang bersenam, tetapi hakikatnya mereka sedang membunuh qi dan darah, serta menghakis nyawa mereka sendiri. Dalam 3 tabiat pagi yang akan saya sebutkan ini, jika Anda melakukan salah satu daripadanya, tenaga yang Anda sedang bocor setiap hari. Jika tidak diubah, jangan cerita tentang hidup panjang umur, malah untuk hidup sihat sehingga umur 70 tahun pun perlu bergantung pada nasib. Mendengar ini, adakah Anda berasa seram sejuk? Adakah Anda berpikir, adakah Dr. Mohad Rizal ini terlalu menakut-nakutkan orang? Apa salah yang saya buat sampai begitu sekali? Jangan risau. Sekarang saya akan ceritakan kepada Anda satu kisah benar di klinik saya. Selepas mendengar cerita ini, Anda akan paham mengapa saya bercakap dengan begitu mendesak. Kisah ini berlaku semasa saya masih bekerja di sebuah klinik di Kuala Lumpur. Suatu hari, seorang pesakit datang mencari saya. Namanya Encik Nizam, 35 tahun, umur yang sedang berada di puncak prestasi. Dia bekerja untuk sebuah syarikat keuangan besar, setiap hari memakai sut mewah, memakai jam tangan berjenama, rambut disikat rapi berkilat, tipikal orang muda yang berjaya. Pandai cari duit, hidup sedang di zaman kegemilangan. Tetapi saat dia duduk di hadapan saya, hati saya tersentak. Saya telah melihat banyak wajah pesakit tenak, tetapi wajah pemuda ini bukan wajah sakit biasa, melainkan wajah penuaan pramatang. Wajahnya kekuningan, tiada darah, lingkaran gelap di bawah mata sangat dalam. Gaya berjalannya lemah seolah-olah ditiup angin pun boleh terbang. Belum pun dia membuka mulut, saya sudah merasakan hawa sejuk keluar dari badannya. Saya bertanya, hari ini Encik datang untuk pemeriksaan atas sebab apa? Encik tidak kelihatan seperti demam selsema atau sakit sendi. Dia memandang sekeliling, teragak-agak, agak lama, kemudian berkata dengan suara yang hampir menangis. Sebenarnya, saya datang karena masalah tenaga batin lelaki. Saya tidak berdolak-dalih, terus bertanya, adakah fungsinya menurun? Mukanya merah padam mengangguk, kemudian dia mengeluh dan berkata, Dokter, Mohad Rizal, saya baru 3 tahun. Kerja langkar tetapi badan macam orang tua IT tahun. Masalah ini menyebabkan hubungan suami istri retak, malah sudah bercakap tentang penseraian. Dia sudah pergi ke banyak hospital, makan pelbagai jenis ubat, tetapi hanya muka yang merah, jantung berdegup kencang. Sedangkan masalah utama tidak selesai. Dia memegang tangan saya dengan putus asa. Saya tidak mahu menjadi orang kurang upaya sebelum sempat tua. Saya menyuruhnya menjelirkan lidah. Melihat lidahnya, saya faham segalanya. Lidah tebal, diselaputi lapisan putih pucat, basah, dan di kedua-dua tepi lidah jelas kelihatan kesan gigi. Menurut perubatan tradisional, ini adalah tipikal sindrom lembab sejuk cold dampness yang teruk. Api pintu kehidupan sudah sangat lemah. Saya memandang tepat ke matanya dan bertanya satu soalan yang tegas. Encik beritahu saya dengan jujur, adakah setiap pagi apabila celek mata, perkara pertama yang Encik lakukan ialah membuka peti sejuk, mengambil segelas air sejuk atau 1 gelas besar air berais, lalu meminumnya dengan rakus. Dia membesarkan mata memandang saya, terkejut seperti nampak hantu.
Dr. Mohad Rizal, macam mana doktor tahu? Doktor pandai menilik nasib ke? Dia mengaku tabiat ini sudah berlarutan beberapa tahun. Dia berkata, dia membaca di internet, artikel kesihatan mengatakan minum segelas air sejuk pada waktu pagi membantu menyegarkan dan meningkatkan metabolisme. Dia rasa mulut kering, bila minum air sejuk rasa segar satu badan tiada tandingannya. Mendengar itu, saya rasa nak ambil pen ketuk kepalanya sekali. Tetapi saya hanya menepuk bahunya perlahan dan mengeluh. Wahai anak muda, itu yang dipanggil segar, itu adalah tindakan menghakis nyawa sendiri. Saya jelaskan kepadanya, itu bukan menjaga kesehatan, tetapi sedang berperang secara langsung dengan badan sendiri. Adakah Anda faham maksud perkara ini? Saya jelaskan semula kepadanya, dalam badan kita ada satu api jauh di dalam buah pinggang, dipanggil api pintu kehidupan. Ia adalah akar umbi kehidupan, sumber kekuatan lelaki, membantu menghadam makanan, menggerakkan minda. Tetapi apabila baru bangun tidur, api itu hanya seperti bara kecil yang malap. Pada masa itu, menyimbah air sejuk dari peti, sejuk tidak ubah seperti mensedok sebaldi, air batu 1000 tahun, dan menyimbahnya terus ke atas bara api yang sedang nyawa-nyawa ikan. Saya tanya dia, tuang air batu ke atas api kecil, adakah api masih boleh menyala? Dia terpinga-pinga menggeleng kepala. Betul, api dah nak padam, mana ada tenaga lagi? Encik buat begitu bertahun-tahun, pelik kalau tenaga. Yang buah pinggang tidak lemah, ia sudah cedera parah. Ubat moden yang dia makan hanya memaksa saluran darah mengembang buat sementara waktu, seperti memerah saki-baki tenaga terakhir. Kalau berterusan begini, apabila akar umbi kering kontang, tabib sakti pun tidak boleh tolong. Mendengar itu mukanya pucat lesi, tiada setitik darah, tangan gemetar. Dokter, jadi sekarang apa saya perlu buat? Masih ada harapan tak? Saya kata, jangan cari ubat dulu. Badan encik sekarang seperti gayung bocor, tuang berapa banyak ubat kuat pun akan keluar habis. Perkara pertama ialah hentikan serta-merta tabiat minum air sejuk pada waktu pagi. Gantikan dengan teh halia atau berhenti minum air sejurus selepas bangun buat sementara waktu. Beri saya 3 bulan. Kalau boleh buat perkara itu, baru kita bincang lanjut. Apa hasilnya? Tidak perlu sampai 3 bulan, tidak sampai 2 bulan kemudian dia kembali. Saya sangat terkejut. Wajahnya telah berubah sepenahnya, kemerahan bertenaga, langkahnya gagah. Dia menggenggam erat tangan saya, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia cerita sejak berhenti minum air sejuk, bertukar kepada teh halia seperti saranan saya, setiap pagi rasa badan ringan seperti langit cerah, lebih bertenaga daripada masa umur 20 tahun. Hubungan suami istri kembali harmoni. Istrinya juga kirim salam terima kasih kepada saya. Masa itu saya semakin yakin, masalahnya bukan pada obat, tetapi pada pilihan di waktu pagi. Mungkin Anda sedang berpikir, hanya segelas air, apa yang teruk sangat? Tetapi saya ingin tegaskan, ini bukan cerita yang dibesar-besarkan, tetapi realiti klinikal dan mempunyai asas teori yang kukuh. Mula-mula saya pun ragu-ragu, tetapi apabila melihat perubahan ajaib pesakit tadi, saya yakin sebenarnya menjaga tenaga yang bukan perkara kecil. Namun sekarang, berapa ramai orang masih percaya nasihat di internet, bangun tidur minum 100 ml air untuk detoks, cuci usus, cantikkan kulit. Mereka hanya nampak manfaat di depan mata tanpa tahu bencana apa yang sedang berlaku di dalam badan. Biar saya bagi contoh. Semua orang tahu siram air pada bunga itu bagus. Tetapi di tengah musim sejuk beku, akar pokok sedang mengekut kerana sejuk. Jika Anda simbah sebaldi, air sejuk beku, apa jadi? Pokok mati serta-merta. Air itu bagus, tetapi salah masa dan salah suhu, maka ia menjadi racun. Badan kita umpama periuk tekanan. Di bawah perlu ada api, pintu, kehidupan, supaya makanan dan air di dalam masak nutrisi baru boleh diserap. Waktu pagi, api hanya pada mod memanaskan, badan belum bangun sepenuhnya, perut masih sejuk. Tuang air sejuk dengan rakus masa ini, api pasti padam. Lebih khusus lagi, suhu turun mendadak, perut suka hangat, benci sejuk. Bila disimbah sejuk, perut mengecut, hilang keupayaan menghadam.
Sebab itu ramai orang lepas minum sarapan rasa tak sedap, perut kembung, menghasilkan lembab kelembapan berlebihan. Api lemah tidak boleh mendidihkan air. Air bertakung menjadi lembab. Ini punca segala penyakit. Macam pam air lemah tak boleh tolak air naik, air bertakung di bawah dan membusuk. Bertakung di kepala, kepala berat, mamai. Bertakung di sendi, sakit-sakit, lenguh. Bertakung di usus, najis lembik. Melekat di mangkuk tandas, lap tak bersih. Ini usus sedang minta tolong, bukan detox. Bertakung di kulit, jerawat batu dari dalam. Terutamanya bagi wanita, lembab sejuk bertakung di rahim menjadikannya seperti peti sejuk. Senggugut fibroid rahim sista. Semuanya berpungka dari sini. Kebanyakan pesakit wanita yang mengalami masalah rahim yang saya rawat mempunyai tabiat minum air sejuk atau jus buah-buahan pada waktu pagi. Bagi lelaki pula, fungsi fisiologi menurun. Perubatan modern juga semakin membuktikan perkara ini. Apabila baru bangun tidur, suhu badan adalah paling rendah. Minum air sejuk merangsang saraf vagus, melambatkan pergerakan usus dan menyekat rembesan asid perut, lama-kelamaan membawa kepada gastritis kronik. Perubatan tradisional atau modern, walaupun cara sebutannya berbeza, intipatinya adalah satu. Jadi kalau haus sangat macam mana? Bukan dilarang minum air, tetapi salah cara dan salah masa. Haus pagi kadang-kadang adalah haus palsu kerana belum langkar. Minum dengan rakus masa ini hanya mengundang penyakit. Sembelit juga begitu, perlu guna untuk tolak najis, bukan guna air untuk bilas. Kesimpulan, jangan sesekali minum air sejurus selepas membuka mata. Itu tindakan memadamkan api, bukan mengejutkan badan. Jadi apa perlu buat? Jawaban terperinci saya akan beritahu di bahagian seterusnya. Sekarang, mari ke tabiat buruk kedua. Tabiat ke mandi dan membasuh rambut pada waktu pagi. Tabiat ini mungkin mengubah persepsi ramai orang. Kita sering menganggap ini sebagai tanda kebersihan dan kemodenan. Tengok filem, hero mandi pagi kemudian pergi kerja nampak sega. Tetapi mengamalkan tabiat barat ini ke atas badan orang timur, terutamanya orang berumur adalah satu bencana. Sebabnya sangat mudah. Kembali kepada hukum tenaga, Qi. Pagi adalah masa tenaga yang api kehidupan baru mula menyala. Masa ini badan berada dalam mod pertahanan. Liang Roma tertutup rapat seperti pintu kota untuk melindungi sedikit tenaga yang berharga selepas semalaman. Jika Anda mandi, terutamanya jirus air suam, badan bertindak balas dengan haba, akan menyebabkan liang Roma terbuka luas buka pintu kota. Akibatnya, tenaga yang keluar, seperti buka tingkap bilik panas di tengah musim sejuk, haba keluar habis. Perubatan tradisional panggil bocor yang. Hawa sejuk masuk, angin sejuk. Kelembapan dari persekitaran akan mengambil kesempatan menyelinap masuk melalui liang Roma yang terbuka. Jika basuh rambut tidak dikeringkan dan terus kena angin, hawa sejuk akan meresap jauh ke dalam tulang dan meridian. Tindakan ini umpama askar belum sempat bangun tidur, tetapi pintu kota sudah dibuka luas. Musuh, tenaga jahat, akan menyerbu masuk. Ini tindakan mencederakan diri sendiri. Akibatnya, mula-mula tak rasa apa-apa, tapi lama-kelamaan tangan kaki sejuk, mudah demam, sendi tulang sakit. Terutamanya bila angin bertiup, badan Anda akan bertukar menjadi stesen ramalan cuaca. Kisah benar. Seorang puan pengarah di pusat bandaraya umur 40 puntan mengalami sakit migrain kronik. Pantang cuaca, mendung, kepala sakit macam nak pecah, makan ubat tahan sakit berterusan tak jalan. Saya periksa nadi, rasa angin sejuk dan lembab sangat kuat. Bila ditanya, rupa-rupanya dia ada penyakit pembersih. Setiap pagi mesti basuh rambut dan mandi baru boleh pergi kerja. Saya cakap terus terang. Puan sendiri yang cipta sakit kepala ini setiap pagi. Kepala adalah tempat berkumpulnya tenaga. Yang pagi adalah masa paling lemah, tapi Puan basahkan guna air panas buka liang Roma, kemudian kena angin sejuk. Angin sejuk meresap jauh ke kulit kepala, menyekat saluran darah sebab itu sakit. Dia tanya, jadi tak boleh mandi? Kotorlah. Saya senyum, bukan tak boleh mandi, tapi tukar waktu. Mandi paling bagus waktu petang atau malam, 1 jam sebelum tidur. Waktu malam adalah masa tenaga yang balik berehat.
Mandi semasa ini bantu bersih kotoran, rehatkan urat saraf, langgarkan darah, tidur lebih nyenyak. Pagi perlu tutup untuk memupuk tenaga, yang malam perlu buka untuk berehat. Terbalikkan ini, ubat kuat pun jadi racun. Dia dengar nasihat tukar waktu mandi ke sebelah malam. Gabung dengan beberapa herba yang saya beri untuk buang angin sejuk, hanya 2 minggu kemudian, penyakit migrain yang menyiksanya selama FIFA tahun hilang. Itulah kekuatan mengikut hukum alam. Tabiat ke-3, senaman intensity tinggi pada awal pagi yang gelap. Tabiat ini lebih berbahaya karena ia dibalut dengan imej hidup sihat. Ramai pakcik-makcik, malah orang muda, sangat bangga bila jam 4:30 pagi sudah bangun lari berkilo-kilo, peluh mengkurah-kurah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pemusnahan badan secara senyap. Umpamakan badan seperti kereta. Dibiarkan semalaman enjin sejuk, minyak mendap ke bawah. Pagi-pagi belum panaskan enjin dah tekan minyak habis lari di lebuh raya. Enjin mana yang tahan? Badan pagi baru bangun, sendi keras, darah pekat, jantung degup perlahan. Gerakan kuat serta-merta menyebabkan jantung terkejut, saluran darah terima tekanan besar. Itu sebab banyak case stroke. Jantung berhenti berlaku semasa senaman pagi, dari segi ki dan darah. Bersenam mesti tunggu matahari terbit. Ini peraturan yang tidak boleh diubah. Apabila matahari terbit tenaga, yang baru kuat, tenaga yin baru hilang, liang Roma baru patut dibuka. Sebelum matahari terbit, langit masih gelap, udara penuh embun sejuk dan lembab tenaga. Pokok-pokok waktu malam keluarkan gas, CO2. Anda lari di taman, sedut dalam-dalam udara, sejuk, lembab dan penuh CO2 itu ke dalam paru-paru. Paru-paru buka pintu terima, hawa sejuk masuk jauh ke dalam. Paru-paru adalah perisai pertama. Jika paru-paru sejuk, sistem immunity runtuh. Kisah benar. Pak Cik Latif jiran saya, bekas tentera, hidup sangat berdisiplin. Lebih 20 tahun, setiap jam 5 pagi dia lari tanpa kira hujan ribut. Dia selalu bangga dengan kesehatannya. Tetapi bila umur 65 tahun, dia kena selsema. Kemudian melarat jadi radang paru-paru teruk, masuk hospital sebulan, nyaris tak selamat. Lepas itu kesehatan dia merosot teruk, angin tiup sikit dia batuk. Dia tanya saya, kenapa saya rajin bersenam tapi jadi macam ini? Saya cakap itu bukan nasib malang. Tapi 20 tahun Pak Cik masukkan angin sejuk ke paru-paru setiap pagi, sekarang baru ia meletus. Dia menyesal sangat. Paru-paru sejuk maka seluruh badan lemah, sangat susah nak pulih bagi orang tua. Jadi, tolonglah berhenti serta-merta bersenam masa subuh gelap. Tunggulah matahari naik. Penyelesaian. Sri Lanka memulihkan tenaga yang rahasia panjang umur. Anda akan tanya, Dr. Mohd Rizal larang minum air, larang mandi, larang bersenam awal. Jadi pagi-pagi saya buat apa? Baring saja ke? Tidak sama sekali. Saya sentiasa bagi jalan penyelesaian. Ini adalah proses trilangkah mudah, tak perlu duit, siapapun boleh buat untuk hidupkan semula tenaga. Langkah 1. Menyalakan api pintu kehidupan. Gosok panas pinggang. Bangun tidur, jangan terus melompat bangun. Jangan kapai telepon, bimbit, karabuat. Duduk di atas katil, pakai baju nipis. Gosok kedua-dua tapak, tangan sekuat hati sampai panas membara. Letak kedua-dua tangan ke belakang pinggang, tekap pada kawasan pinggang bertentangan dengan pusat. Ini adalah titik Mingmen, pintu nyawa. Lakukan gosok naik turun kira-kira 30 kali 50 kali sampai rasa kawasan pinggang panas, hawa panas meresap ke dalam perut. Kesan, macam kipas angin ke bara api. Gerakan ini mengejutkan api kehidupan, melembutkan tulang belakang, bantu darah mengalir, minda segar serta-merta. Bagus 100 kali ganda daripada secawan kopi. Langkah 2, minum teh. Halia kurma merah, Hoan Nguyen Tang. Hanya minum selepas buat langkah 1 dan bersihkan diri. Masa ini tenaga yang sudah start engine. Tapi jangan sesekali minum kosong sejuk. Minumlah teh halia kurma merah. Pahan tri, hiris halia segar, panaskan perut, kejutkan gastrik, 5 biji kurma merah, tambah ci dan darah. Nota penting, mesti buang biji kurma merah. Biji kurma sifatnya menahan, pagi kita perlu tenaga. Yang merebak keluar, jadi buang bijinya. Cara buat,
Rendam dengan air mendidih 10 menit. Seteguk teh ini masuk ke perut, hawa panas meresap ke seluruh badan. Ini bahan api premium untuk badan mulakan hari baru. Ikut kesesuaian badan, orang panas kurangkan halia, orang sejuk lebihkan halia. Langkah 3, pergerakan mikro. Jalan kaki ringan bila ada matahari. Tunggu matahari naik, suasana cerah baru pergi bersenam. Prinsip, gerakan mikro, gerakan kecil. Hanya jalan kaki santai, senaman tai chi atau senaman regangan. Tahap hanya bersenam, sampai belakang rasa suam-suam, dahi berpeluh sikit, tapi jangan sampai peluh menkurah-kurah. Peluh adalah cekair jantung, heart fluid. Keluar terlalu banyak peluh pagi adalah hilang chi. Kita sedang perlu kumpul chi, bukan habiskan tenaga. Cukup sekadar jalan santai, rasa badan ringan itu sudah cukup. Rumusan. Hanya perlu amalkan 3 perkara ini dengan betul selama sebulan. Anda akan rasa tangan kaki hangat, selera makan bertambah, buang air besar lawas, hilang letih lesu tanpa sebab. Itu tanda tenaga yang sudah pulih. Saya rumuskan semula untuk Anda ingat. Boleh tulis tampil di peti sejuk. Jangan minum air sejuk sejurus bangun tidur. Jangan mandi basuh, rambut waktu pagi, mandilah waktu malam. Jangan bersenam intensif bila langit belum cerah, belum ada matahari. Gantikan dengan you may know minus the is don't. Gosok panas pinggang terus di atas katil. Minum teh halia kurma, merah, buang biji. Jalan kaki santai bila matahari sudah naik. Saya berani bertaruh, hanya dengan buat betul, jangka hayat Anda akan bertambah 20 tahun. Ini bukan cakap besar. Akhir sekali, saya ingin berpesan, Feng Shui terbaik bukan terletak pada arah rumah atau akuarium ikan, tetapi terletak dalam badan dan minda Anda. Tidak menyusahkan anak-anak dengan penyakit adalah kebajikan yang paling besar. Jika Anda melihat video ini, itu adalah satu jodoh. Badan Anda sedang meminta tolong, dan Anda telah mendengarnya. Sila kongsikan video ini kepada saudara mara, kepada bapa yang degil suka lari pagi, kepada kawan wanita yang suka minum air batu. Satu tindakan, berkongsi, boleh menyelamatkan satu nyawa. Itulah amal jariah yang sebenar. Jika rasa bermanfaat, sila tekan butang langgan saluran kesehatan warga emas, tekan suka dan tinggalkan komen azam Anda di bawah. Saya akan berubah, saya akan lakukan demi kesehatan. Komen-komen itu akan mencipta tenaga positif untuk kita semua. Mulakan perubahan bermula pagi esok. Semoga Anda semua hidup sehat, panjang umur, dan penuh dengan tenaga yang